Bab ini akan menceritakan tentang Puteri Nila Pancandi ke Singapura. Puteri Nila Pancandi merupakan puteri Jambungan Rama Mudalia yang terlalu baik paras rupanya dan banyak raja-raja yang masuk meminangnya akan tetapi ditolak oleh bapanya. Seri Tri Buana mempunyai dua orang putera yang bernama Raja Kecil Besar dan Raja Kecil Muda. Arya Bhupala telah dihantar ke benua Kelin untuk meminang Puteri Nila Pancandi untuk Raja Kecil Besar. Jambungan Rama Mudalia menerima pinangan tersebut lalu menghantar puterinya ke Singapura untuk dinikahkan dengan Raja Kecil Besar. Raja Kecil Muda pula juga dikahwinkan dengan Raden Lasmi Puri yang mempunyai cucu saudara Demang Lebar Daun. Terusnya Raja dan Bendahara beradik. Selepas Seri Tri Buana mangkat, beliau dikebumikan bersebelahan dengan Wan Seri Beni. Raja Kecil Besar mengambil alih tahta dan mendapat gelaran Paduka Seri Pikrama Wira sementara Raja Kecil Muda dilantik menjadi bendahara dan mendapat gelaran Tun Pepatih Permuka Berjaya. Cucu Demang Lebar Daun pula dilantik menjadi Perdana Menteri dan berikan gelaran Tun Pepatih Pemuka Berjegala. Penghulu bendahara bergelar Tun Jana Buga Dendang manakala hulu balang besar pula ialah Tun Tempurung. Putera Raja Muda Besar pula mendapat gelaran Raja Muda. Peristiwa Tata dan Menara Kepala Budak. Bentara Majapahit menghantar bikinsan sekeping tata 7 depa panjang yang digulung seperti subang kepada Paduka Seri Pikrama Wira. Oleh kerana menganggap dirinya dianggap perempuan oleh Bentara Majapahit, beliau telah meminta Cendenom Pawang Antan untuk menorah rambut budak menjadi beliung dan dihantar ke Majapahit. Ini menyebabkan Bentara Majapahit beranggapan bahawa kepalanya ingin ditarah menyebabkan beliau muka dan seterusnya menyerang Singapura. Namun begitu, mereka berjaya dikalahkan. Selepas Paduka Seri Pikrama Wira, Raja Muda dilantik menjadi raja dan diberi gelaran Ratna Wikrama. Sementara Tun Pepatih Tulus dilantik menjadi bendahara. Badang beroleh gagah. Badang merupakan hamba kepada seorang perempuan yang tinggal di Sayung. Oleh kerana ikan yang terperangkap dalam lukah sering dimakan oleh hantu, dia telah menangkap hantu tersebut dan ingin membunuhnya. Namun begitu, hantu tersebut telah membuat perjanjian dengan Badang agar ia tidak dibunuh. Badang meminta agar dirinya menjadi gagah. Hantu itu telah meminta Badang untuk memakan muntahnya. Selepas itu, Badang pun menjadi sangat gagah. Oleh kerana kegagahan Badang, tuannya telah digelar orang kaya Sayung. Setelah itu, Badang dibebaskan dan menjadi Sandim Sani oleh Seri Ratna Wikrama di Singapura. Banyak peristiwa yang menunjukkan kegagahan Badang, antaranya adalah ketika Badang dapat menyorong pilang yang panjang bila 15 dengan seorang diri, sedangkan orang lain seramai 4,500 tidak mampu melakukannya. Kegagahan Badang diuji. Raja di benua Kelin telah menghantar Nadi Bija Bik Ara untuk menandangi kegagahan Badang. Dalam pertandingan tersebut, mereka diarah untuk bergusti dan mengangkat batu. Keputusannya, Badang berjaya mengalahkan Nadi Bija Bik Ara. Seterusnya, Raja Pelak pula menghantar berderang untuk menandingi Badang. Namun sebelum pertandingan diadakan, Badang meminta untuk menguji berderang dalam majlis makan malam. Badang mendidih kaki berderang, namun dia tidak dapat mengangkatnya. Badang berjaya mengangkat pahanya apabila disesak oleh berderang. Oleh kerana bimbang akan merosakkan hubungan antara Singapura dan Pelak, Tun Pepatih Pandak meminta agar pertandingan tidak diteruskan. Namun pada hakikatnya, mereka risau akan dikalahkan. Walau bagaimanapun, mereka telah disuruh merentangkan rantai yang sangat besar di belakang siram supaya kapal tidak dapat lalu. Tidak lama kemudian, Badang meninggal dan dikebumikan di Burung. Batu nisannya dikirimkan oleh Raja Benua Kelin. Apabila Paduka Seri Wikrama meninggal dunia, anaknya yang bernama Damia Raja menggantikannya dan bergelar Paduka Seri Maharaja.
Dia berkahwin dengan Damia, puteri anak Tun Pepatih, pemuka berjajah, dianugerahkan seorang putera yang digelar Raja Iskandar Shah. Kedatangan Islam ke alam Melayu. Merah Silu dan Merah Canga tinggal di Gunung Sengkuang. Mereka silu kerjanya menahan luka tetapi asyik terkena cacing gelang sahaja. Kerana terlalu marah, cacing itu direbus, kemudian cacing gelang tersebut bertukar menjadi emas dan buihnya menjadi perak. Bila Merah Caga mendengar adiknya dikatakan makan cacing gelang, dia mahu membunuh saudaranya itu. Merah Silu melarikan diri ke rimba Jurun. Satu hari Merah Silu pergi ke buru, anjingnya di pasai telah menemui seekor semut besar. Semut besar itu telah ditangkap oleh Merah Silu dan dimakannya. Tempat itu dibersihkan dan dinamakan Samudra yang bererti semut besar. Negeri Samudra itu telah terkenal hingga ke Mekah. Syarif Mekah telah memerintahkan seorang nakhoda bernama Syekh Ismail ke Samudra. Dia disuruh singgah di negeri Mutabari untuk mengambil seorang fakir. Sultan Muhammad iaitu Raja Mutabari telah turun dari tahta dan mengikut rombongan ke negeri Samudra. Sultan Mahmud adalah keturunan dari Abu Bakar Al-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum sampai ke Samudra, kapal Syekh Ismail telah singgah di Fansuri, Lamiri, Haru dan Pak Perlak. Kesemua penduduk di situ telah memeluk agama Islam. Tidak ada yang pandai membaca Al-Quran. Merah Silu juga telah memeluk Islam di tangan fakir Sultan Muhammad iaitu Sultan Muhammad itu. Malamnya, Merah itu Silu telah bermimpi berjumpa Rasulullah. Rasulullah telah meludah ke dalam mulut Merah Silu. Badan Merah Silu menjadi harum dan dia dapat membaca Al-Quran. Syekh Ismail telah menabalkan Merah Silu dan namanya ditukar menjadi Sultan Malikul Saleh. Sultan Malikul Saleh telah berkahwin dengan puteri Ganggang, anak Raja Perlak. Dia mendapat dua orang anak yang diberi nama Sultan Malikul Tahi dan Sultan Malikul Mansur. Sultan Malikul Saleh telah dikeluarkan untuk mencari tempat baru untuk dibuat kerajaan bagi anaknya. Anjing pemburuannya telah menyalak di satu tanah tinggi. Tempat itu dipandang cantik oleh Sultan Malikul Saleh. Ia ditebas dan diberi nama Pasai, seperti nama anjing pemburuan baginda. Sultan Malikul Tahir dirajakan di Pasai itu dengan menterinya bernama Sidi Ali Gatuddin sebagai Mengku Bumi. Sultan Malikul Mansur pula dirajakan di Samudra dan menterinya Sidi Ali Yamuddin. Sebelum meninggal dunia, Sultan Malikul Saleh sempat berwasiat kepada kedua anak dan menteri-menterinya supaya jangan tamak harta orang, jangan inginkan isteri hamba kamu dan hendaklah hidup bermuafakat. Raja Pasai ditipu dan ditawan. Raja Syahrun Nuri yang dengki akan kebesaran kerajaan Pasai memerintah pahlawannya yang bernama Awi Dicu untuk pergi dan menangkap raja itu iaitu Sultan Malikul Tahir. Dengan menggunakan tipu hela, Sultan Malikul Tahir telah berjaya ditangkap dan dibawa ke Siam, kemudian dijadikan gembala ayam di istana. Sidi Ali Gatuddin telah menyamar menjadi saudagar Arab dan telah pergi ke negeri Syahrun Nuri itu. Dia telah memberi berbagai hadiah kepada Raja Syahrun Nuri. Antaranya ialah sepohon pohon kayu emas dan buahnya dari permata papan catur emas. Buahnya permata merah dan hijau, serta sepasang itik emas yang boleh berenangan di dalam air. Oleh kerana termakan dengan rasuah berkenaan Sultan Malikul Tahir dibebaskan. Peristiwa kerana seorang dayang. Sultan Malikul Mansur ingin pergi melawan abangnya di Pasai, namun ditegah oleh Menteri Sidi Asma Yaumuddin. Tetapi baginda pergi juga. Semasa di Pasai, dia telah membawa pulang seorang dayang Sultan Malikul Tahir. Hal ini membuat Sultan Malikul Tahir marah. Sultan Malikul Tahir telah menjemput saudaranya itu untuk majlis berkatan.
Di sana Menteri Sidi Asma Yamuddin dibunuh dan disula di Pasai. Kepalanya pula dibuang ke laut. Kepala menteri itu dijumpai oleh Sultan Maliku Mansur di laut Padang Maya semasa baginda hendak dibuang ke Manjung. Sultan Maliku Mansur memohon badan menterinya dikembalikan dan mayatnya ditanam di Padang Maya. Selepas 3 tahun, Sultan Malikul Tahir telah menyesali perbuatannya itu dan menjemput saudaranya Sultan Maliku Mansur kembali. Namun begitu, ketika dia singgah di Padang Maya, dia telah meninggal dunia di situ. Assalamualaikum semua. Hari ini Sumaya nak berkongsi cerita yang terdapat dalam teks Salatus Salatin bab 3. Okey. Dalam bab 3 ni dia mengisahkan tentang Singapura di Langgar Todak. Mungkin anda pernah dengar atau pernah menonton filem Singapura di Langgar Todak. Okey, filem ini merupakan sejarah Melayu yang punya unsur mitos dan filem ini sangat terkenal khususnya Tengah Melayu serta Singapura. Okey, nak dijadikan cerita oleh orang-orang terdahulu, Singapura ini dia berlakunya malapetaka sehingga diserang oleh Todak kerana kezaliman seorang raja yang bernama Raja Iskandar Shah. Okey, kalau untuk pengetahuan semua, Raja Iskandar Shah ni adalah raja yang terakhir memerintah Singapura pada waktu itu. Kalau kita perasan pun, Singapura sekarang dia tiada raja berperlembagaan kan. Dia ada presiden yang memerintahkan. Jadi dia tiada raja. Sebab apa? Sebab Raja Iskandar Shah adalah raja yang terakhir yang memerintah negara Singapura lah. Okey, dikatakan pada suatu hari ada seorang lelaki yang bernama Tun Jana Katib. Beliau ni berasal dari Pasai dan beliau telah datang ke Singapura bertujuan untuk berdagang dan memulakan kehidupan barunya di Singapura. Dikatakan juga beliau ni sangat disegani dan disukai oleh orang-orang Singapura kerana budi bahasanya, sopan santunnya, budi pekerti dan suka membantu orang-orang tempatan di Singapura lah. Jadi nak dijadikan cerita, pada suatu hari Tun Jana Katib ni telah berlalu di istana Singapura. Okey, baginda Permaisuri masa tu sedang melihat Tun Jana Katib yang berdiri dekat sebelah pokok pinang. Bila dia berdiri sebelah pokok pinang, mata Tun Jana Katib ni merenunglah pokok pinang tersebut sehingga menyebabkan dia bukan saja merenung ya, dia bukan saja merenung pokok pinang, malah dia memegang pokok pinang tersebut sehingga menyebabkan pokok pinang tersebut patah ataupun kata tumbang atau tersungkur ke tanah. Jadi perkara tersebut telah mengejutkan baginda Permaisuri dan perkara ini telah diketahui oleh baginda raja. Jadi disebabkan keajaiban berlaku, baginda raja sangat muka. Mungkin baginda raja sangat tercapar mungkin. Jadi beliau telah memerintah dan menyuruh para pengawal istana untuk membunuh atau menghukum mati Tun Jana Katib. Jadi Tun Jana Katib ni telah dijatuhkan hukuman mati. Namun sebelum dijatuhkan hukuman mati, Tun Jana Katib pernah berkata, dia akan berkata kepada pengawal dan raja, dia kata dia merelakan kematian tersebut, tapi dia bersumpah bahawa Singapura takkan pernah aman dan akan berlaku huru-hara serta malapetaka kerana balasan perbuatan baginda raja yang sangat kejam. Jadi dia merelakan kematian tapi dia bersumpah bahawa Singapura takkan aman dan akan sentiasa huru-hara. Okay, sebab kezaliman raja kan. Jadi bila dah berlaku begitu, makinlah raja murka. Jadi dia telah ditikam bunuh. Apabila ditikam bunuh, dia telah meninggal dunia lah. Dan dari masa yang sama berlakunya petir dan ribut yang sangat kuat sehingga menyebabkan arwah ataupun jenazah Tun Jana Katib itu telah gaib, hilang. Tapi tanda tanyanya, kenapa dan mengapa ada darah Tun Jana Katib di sana tetapi tidak ada di Singapura? Maksudnya jenazah Tun Jana Katib ni tiada di Singapura tetapi hanya darahnya saja ada di Singapura. Tapi lalu tak lama kemudian darahnya bertukar menjadi batu. Nak dijadikan cerita juga, orang-orang Langkawi percaya bahawa mayat yang terdampar di pantai Langkawi itu adalah mayat Tun Jana Katib yang sangat sakti lah. Jadi mayat tersebut telah dibawa ke makam purba untuk dikebumikan. Jadi disebabkan oleh keajaiban dan kesaktian Tun Jana Katib, maka orang-orang Zulu pun mulalah menghasilkan satu pantun. Saya bacakan pantunnya. Telur itik dari Singapura, pandan tersadar di batang tui. Batang tui, darahnya
darahnya titik di Singapura, badan terhantar di Langkawi. Maksudnya kisah untuk Tun Janakatin ini disebabkan kesaktian beliau, mayatnya tiada di Singapura tapi ada di Langkawi, namun darahnya masih ada dan diperingati di Singapura. Baiklah, disebabkan oleh perkara tersebut, dia membawa pada rentetan cerita berkaitan dengan seorang budak berusia 10 tahun iaitu Hanadin. Masa inilah bermulanya kisah Singapura dilanda todak. Pada suatu hari ketika nelayan ni, pada zaman dulu, orang-orang Singapura ni mereka gemar menelayan. Maksudnya ramailah nelayan-nelayan. So jadi mereka ni pergilah menangkap ikan di pantai. Bila mereka menangkap ikan, dikatakan ikan-ikan pada ketika itu ribut yang sangat kuat serta guruh menyebabkan ikan-ikan todak yang ada di pantai tu, di laut tu, telah naik ke pantai, menyebabkan ramai nelayan telah mati terbunuh. Perkara tersebut sangatlah menakutkan sehingga ramai sangat terbunuh. Lalu Baginda Raja mengetahui kisah itu, lalu Baginda Raja segera pergi ke pantai. Bila Baginda Raja segera pergi ke pantai, Baginda Raja telah mengarahkan penduduk-penduduk tempatan untuk menjadi benteng ataupun untuk duduk di berhampiran pantai sebagai pertahanan. Tapi masalahnya usaha tersebut telah gagal, menyebabkan ramai yang meninggal dunia, ramai yang telah meninggal dunia. Akhirnya ada seorang kanak-kanak bernama Hanadin telah datang ke Singapura. telah datang ke pantai tersebut, berjumpa dengan baginda dan berkata, bagaimana kalau kita bagaimana kalau kita letakkan batang pisang sebagai kubu pertahanan. Jadi baginda pun rasa macam mungkin itu satu inisiatif yang bagus lah. Jadi baginda pun kata mengarahkan orang-orang tempatan untuk rakyatnya untuk ambil batang pisang. Jadi mereka telah ambil batang pisang dan mereka telah letakkan sebagai pertahanan di perairan pantai untuk jadikan kubu. Alhamdulillah, usaha tersebut telah berjaya dan ikan tersebut telah hilang. Jadi disebabkan oleh kebijaksanaan Hanadin ini telah diberikan anugerah. Namun jadi baginda sangat kagumlah dengan kebijaksanaan Hanadin ni. Jadi baginda kata, nanti datang ke istana, beta nak hadiahkan kamu satu anugerah kerana kebijaksanaan kamu. Tapi yang malangnya berlaku kerana yang malang terhadap Hanadin ni disebabkan oleh pembesar-pembesar yang sangat dengki ataupun pembesar-pembesar yang suka menghasut. Jadi mereka ni, pembesar-pembesar ni telah menghasut raja dan memberitahu kepada baginda raja bahawa Hanadin ni suatu hari nanti bila dia dah dewasa, dia akan mengambil kedudukan dan merampas kekuasaan baginda raja. Jadi baginda raja macam sangat murka lah dan rasa tercabar. Bila rasa tercabar, dia sangat murka dan dia mengarahkan pengawal-pengawal istana untuk untuk menangkap dan membunuh Hanadin. Bagaimana dia boleh fikir nak bunuh budak 10 tahun dah lah. Dia tak tahu kan apa yang jadi. Dia ikut je kata-kata pembesar-pembesar yang I don't know lah. Jadi dia pun kata pengawal-pengawal sana untuk menangkap Hanadin. Pada waktu itu sebenarnya Hanadin dia nak bersiap-siap dah nak pergi istana. Dia dah bersalam dengan mak dia. Tapi bila dia tengah bersalam tu, tiba-tiba datanglah pengawal istana ambil dia. Dia rasa hairan lah. Tanpa kata apa-apa, dia telah ditikam bunuh. Jadi benda tu sangat menyayat hati. Jadi bila berlaku kes-kes macam tu, kekejaman macam tu, banyak lagi lah malapetaka. Sepertinya Singapura ni waktu tu tengah ditawan oleh Jawa, tak silap saya, maafkan saya. Dan Raja Iskandar Shah masa tu telah melarikan diri ke Melaka. Jadi masa tu tak ada raja dekat Singapura. Jadi Raja Iskandar Shah adalah raja yang terakhir yang memerintah Singapura pada ketika itu. Jadi nak dijadikan cerita untuk bab 3 ni, secara ringkasnya lah, dia berkisahkan tentang kezaliman seorang raja. Jadi apa yang kita boleh ambil iktibar dari kisah ini adalah sebagai seorang pemerintah, kita seharusnya menjadi contoh tauladan yang baik dan kita haruslah sentiasa sebelum kita membuat apa-apa keputusan, kita haruslah berfikir panjang dan kita kena tahu apa
akibat yang kita akan hadapi selepas kita buat keputusan yang terburu-buru. Jadi jangan hidup dengan penuh kekejaman, sebaliknya kita hidup dengan harmoni dan jangan terlalu ikutkan perasaan dan hawa nafsu, terutamanya sebagai seorang besar yang akan menjadi ikutan kepada masyarakat atau rakyatnya. Jadi itu saja yang terdapat dalam bab 3 kisah Singapura di Langgar Todak. Semoga bermanfaat. Terima kasih.